Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini dibangunkan Allah kita semuda setelah dimatikannya buat seketika pada malam tadi. Dapat kita meneruskan kehidupan sebagai hamba-hamba Allah. Dapat kita menjalankan tugas kita. Mudah-mudahan Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Dengan itu kita harap kita akan berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kerana barang siapa diiktiraf Allah sebagai hambanya, balasannya tak lain tak bukan mesti syurga Allah bagi, itu janji Allah. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Ada 8 syurga dinantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana pun tak kira, ya. Kerana syurga tu tempat penuh nikmat. Tak ada kerisauan, tak ada kebimbangan, tak ada kedukecitaan. Tempat nikmat, seronok aja. Syarat kita diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Nak jadi hamba Allah, yang nak masuk syurga, syaratnya ada 2 saja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal saleh. Itu janji Allah dalam Quran, ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah, ya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya.
Syaratnya ada dua je, bukan banyak benar. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Beriman artinya yakin betul-betul. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham bahawa tentang sifat-sifat Allah, rukun iman yang 6 tu. Yakin betul-betul. 100%. Itu namanya beriman. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul dan sebagainya. 6 rukun iman yang 6 tu. Percaya betul-betul dalam hati. Kau payah sebut. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh itu apa saja tindakan kita, apa saja perbuatan kita, apa saja aktiviti kita mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila kita beriman dengan amal soleh, Allah janjikan syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Lebih-lebih lagi kita sekarang sudah berada di bulan Muharram, tahun baru. Hari ini dah 2 bulan Muharram. Maknanya umur kita dah setahun lebih tua daripada sebelum ini. Berapa tahun sudah? Jarak kita ke kubur setahun lebih dekat daripada sebelumnya. Dah dekat nak jarak kita ke kubur ni Kawan-kawan kita dah, sahabat-sahabat kita dah pergi dulu. Nunggu gilior kita je. Jadi mudah-mudahan kita bersedia untuk kehidupan selepas kehidupan ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita. Muka surat berapa? 22. Berapa? 22. Nombor 14. Muka surat 22 nombor 14. Saya mestilah sentiasa mengingati Allah, yang tu. Betul? Saya mestilah sentiasa mengingati Allah dan sentiasa berzikir. Berzikir itu sebut nama Allah, ya. Sentiasa berzikir, menyebut nama Allah, itu zikir, ya. Allah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Sentiasa aja biar basah lidah tu dengan berzikir aja. Kalau kita mengaku menjadi orang yang beriman. Ya, ini individu-individu ni yang patut kita lakukan. Ya, kalau kita mengaku menjadi orang yang beriman, apa artinya saya menganut agama Islam? Ini di antaranya. Di antara perkara yang perlu kita lakukan ialah sebagai individu kita kena memilih Muslim di sudut. Bila kita mengaku Allah sebagai Tuhan, mestilah kita berzikir kepadanya sentiasa saja. Jangan lupakan dia. Jangan lupakan Allah, ya. Sentiasa saja berzikir kepadanya. Kerana ini perintah Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak. Entah nak balik kamu pun susah. No, subhanallah, subhanallah. Naik bisikal, naik motor, naik motorkar. Sebut je nama Allah. Saya nak balik dari kampung, lagi lama, ya. Macam-macam zikir yang boleh kita lakukan. Jadi mesti berzikir, menyebut nama Allah. Saya diam, tidak bertutur, mestilah kerana berfikir. Saya diam, tak cakap, mestilah kerana berfikir. Fikir apa? Tentang kehidupan kita. Apa akan berlaku pada kita setelah kita mati? Itu kena fikir orang itu. Sudah mati esok boleh ke tak boleh jawab soalan dalam kubur? Soalan muka nakir boleh jawab ke tak? Kalau tak boleh apa jadi? Itu kena fikir yang tu. Bangun kita dari kubur esok macam mana? Sempurna kejadian kita ataupun rupa binatang yang perangai yang kita amalkan dalam dunia ni?
Kerana ada orang yang bangun dari kubur seperti ular, ada yang bangun seperti rimau, ada yang bangun seperti serigala, ada yang bangun seperti kaldai, ada yang bangun seperti babi pun ada. Sebenarnya. Ini kena fikir ni. Fikirkan perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita selepas mati. Kemudian macam mana perjalanan kita dari kubur ke padang mahsyar? Ada kenderaan ke tak? Di padang mahsyar macam mana pula keadaannya? Berimpit-impit, bergerak pun tak boleh. Peluh, ada yang had mata kaki, ada yang had betih, ada yang had lutut, ada yang had paha, ada yang had pinggang. Kita tang mana? Ini kena fikir ni. Padahal kita bukan lama benar nak pergi ke sana ni. Nampak yang cakap ni sudah 80. Tuan-tuan saya tengok lebih kurang sebaya aja. Kalau ikut pandangan saya dari sini lah. Lebih kurang adalah yang model-model sikit je lah. Tapi bukan model benar, tak ada ni. Muka benar tak ada nunggu pun. Kerana dia kerja. Hari Isnin ni kerja kan. Yang nunggu ni orang pencin-pencin aja. Berapa lama lagi? Ada 1 tahun lagi. Ada 50 tahun lagi. Ada 80 tahun lagi. What is going to happen to you after this world? Itu yang kena fikir tu. Banyak fikir kan tu. Ini banyak berfikir. Dan saya bertutur mestilah kerana berzikir. Kalau tutur pun mesti berzikir. Kalau cakap. Kerana ini perintah Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap yang baik-baik aja. Apa yang baik-baik ini je. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap yang baik-baik, tak boleh nak berzikir, lebih baik diam. Jangan cakap. Sengap aja. Jangan bercakap merapu yang bukan-bukan aja, cerita yang tak ada kena mengenai dengan kehidupan kita. Sia-sia aja cakap tu. Jadi jangan apa itu. Jadi berfikir. Dan saya bertutur mestilah kerana berzikir. Kerana berzikir mengingati Allah itu merupakan ubat yang paling mujarab untuk jiwa saya. Zikir itu untuk menguatkan jiwa kita. Bila kita banyak ingat Allah, kuat semangat kita. Lalu kita nak mengerjakan ibadah kepada Allah SWT. Itu roh tu kena kuat. Kerana Allah bekalkan kita dengan 4 perkara. Yang pertama, Allah bekalkan kita dengan jasad, badan. Yang kedua, Allah bekalkan kita dengan roh. Yang ketiga, Allah bekalkan kita dengan akal. Dan yang keempat, Allah bekalkan kita dengan nafsu. Jadi keempat-empat ini kena kita kendalikan dengan sempurna, dengan baik-baik. Badan kita ni pelihara dengan baik. Makan makanan yang seimbang. Jangan makan berlebih-lebihan. Jaga makanan dan sebagainya, supaya jadi sihat. Ini tak payah cerita lah, tuan-tuan lebih pandai daripada saya lagi dah. Macam mana nak jaga badan. Roh. Nak menjaga roh mesti banyak ibadah. Banyakkan zikir, banyakkan sembahyang, banyakkan baca Quran, banyakkan selawat, banyakkan tahmid, banyakkan tahlil dan sebagainya. Maka roh tu akan menjadi kuat. Walaupun badan tak kuat, roh kuat juga. Badan tak kuat tapi roh kuat. Bila roh kuat, kita akan melakukan ibadah. Lagi banyak ibadah kita lakukan, lagi kuat roh tu, lagi tegap roh tu. Nakkan roh tu lemah, jangan lakukan ibadah. Buat maksiat. Makin lama. Itu menjaga roh. Roh kita ni pernah tengok Tuhan. Di alam roh dulu, Allah munculkan dirinya, kita pernah tengok Tuhan. Lalu Allah tanya kita dulu, tahu? Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan bagi kamu? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Berkata kita, bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Cuma bila roh tu disatukan dengan badan, kita lupa penyaksian itu. Kita lupa bahawa kita pernah melihat Allah Ta'ala. Sebab itu kena diperbaharui penyaksian itu. Dengan mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu roh ya. Akal dia ni taat kepada siapa yang berkuasa kepada dia. Kalau akal kita ni berkuasa kepada orang yang kuat roh, dia tahu je macam mana nak menguatkan, nak menjalankan ibadah kerana rohnya kuat.
Dia tahu je jalan macam mana nak menuju kerajaan Allah Taala. Kerana rohnya kuat. Jadi akal tu berfungsi menentukan apa kehendak roh tu. Tapi kalau nafsu menguasai dia, tahu juga akal tu macam mana nak bertindak supaya sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Tahu je akal tu. Bijak je dia. Itu yang tercipta alat-alat yang membinasakan tu, alat-alat yang tak guna tu. Tercipta apa senjata-senjata yang memusnahkan umat, tercipta muzik-muzik yang melalaikan, tercipta berbagai-bagai gadget yang melalaikan kita daripada mengerti Allah. Itu akal, itu fungsi akal. Sebab akal tu nak kena jaga dengan baik, nak kena didik dia betul-betul. Kalau akal tu dididik dengan baik, maka dia akan mencipta alat-alat untuk membantu dalam kehidupan. Kerana akal tu menjadikan manusia jadi mulia. Sebab Allah kata Allah apa? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bar wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam kerana ada akal. Akal ada tapi dan berfikir betul. Bukan saja akal saja ada. Ya, otak banyak, lembu banyak otak. Gajah lagi besar banyak otaknya tapi tak boleh fikir. Tapi akal kita ni, otak kita ni boleh berfikir. Maka jadilah kita ni umat yang paling mulia, makhluk yang paling mulia manusia lah. Raja siapa? Raja, singa ke manusia? Harimau ke manusia? Gajah ke manusia? Raja mesti manusia kan. Kerana dia ada akal. Sebab jadi mulia. Gubernur siapa? Manusia ke ular? Atau buruk? Manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bar wal bahr wa hamalnahum fil bar wal bahr, dan diberi mereka tunggangan di daratan dan di lautan. Yang ada kenderaan manusia aja. Manusia ada macam-macam kenderaannya. Ada motosikal, ada basikal, ada motorkar, ada kereta api, ada bas. Di udara pun boleh sekarang ni. Dia ada kapal terbang. Di laut pun ada kenderaan untuk manusia. Makhluk lain mana ada? Siapa ada pernah tengok gajah nak bawa motor? Enggak kan? Ada tengok? Siapa ada tengok ular bawa skuter? Ada? Manusia saja ada kenderaan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Manusia je yang paling baik rezekinya. Nasi aja ada berapa jenis nasi? Tuan-tuan, ada berapa jenis nasi yang kita makan? Nasi lemak, nasi goreng macam-macam jenis ya. Nasi goreng Cina ada, nasi goreng kampung ada, nasi goreng ikan masin ada, nasi goreng Pattaya ada, nasi goreng USA pun ada. Sikit hebat ke makanan untuk manusia? Nasi aja berapa puluh jenis nasi. Nasi Arab ada, nasi dagang ada, nasi kerabu ada. Sikit jenis banyak. Itu makanan manusia saja yang baik-baik, yang banyak pilihan. Roti ada berapa jenis roti? Ada roti canai, ada chapati, ada martabak. Ada roti bom pun ada. Atau roti nan ada, macam-macam jenis roti. Itu makanan manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat. Ya, itulah untung jadi manusia ni, kerana otak boleh berfikir. Kalau kita jadi lembu, ada otak banyak tapi tak boleh fikir. Itu cukup masa dikorban bila raya haji. Itu lembu ya. Jadi masa kita banyak fikir dengan akal tu. Bila ada akal, kita sedar bahawa kita ni patut melakukan kebaikan. Jangan melakukan kejahatan. Jangan melakukan perkara yang Allah murka ya. Itu benar ya. Kenapa kena ikutlah apa perintah Allah. Yang mana baik, yang mana jahat kita tahu, kerana akal tu boleh berfikir. Yang mana baik, yang mana jahat. Yang mana bermanfaat, yang mana mendatangkan mudarat. Itu kena tahu ya. Itu sebab banyak berzikir ya, menyebut nama Allah. Saya diam tidak bertutur mestilah kerana berfikir. Diam tu kerana berfikir aja. Dan saya bertutur mestilah kerana berzikir. Dia bertutur, sebut nama Allah, ingatkan Allah, ingatkan mati. Ingatkan
selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bercakap. Mengerti Allah itu merupakan ubat. Nak ingat Allah itu merupakan ubat yang paling mujarab, yang paling baik untuk jiwa saya. Zikir juga merupakan suatu senjata yang paling tajam dalam menghadapi serangan-serangan zaman. Sekarang ni macam-macam serangannya ada. Serangan sekularisme, serangan pluralisme, serangan liberalisme, macam-macam serangan sekarang ni. Akhir zaman ni. Serangan Wahabisme dan sebagainya. Cukup banyak. Jadi kena gunakan akal tu, fikirkan. Kerana akhir zaman ni makin lama makin teruk, makin lama makin dahsyat, makin lama makin menakutkan kita. Itu akhir zaman. Jadi kena gunakan akal tu supaya kita tidak terperangkap dengan tipu daya akhir zaman. Itu ubat yang paling tajam tu banyak zikir tu. Serangan-serangan zaman. Bagaimana pancaroba hidup, dalam hidup sikit banyak ke pancarobanya. Mencari rezeki ada pancaroba, dalam jawatan ada pancaroba, dalam masjid pun ada pancaroba, dalam surat pun ada pancaroba. Macam-macam ujian-ujian yang Allah datangkan. Kerana hidup ni memang diuji oleh Allah Taala, mana ada hidup tak diuji? Mesti diuji oleh Allah Taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Dia, iaitu Allah, yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Itu diuji sungguh-sungguh. Bukan calang kepalang ujian, dia diuji oleh Allah Taala. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan. Semua kita ni akan diuji oleh Allah Taala. Ingat ayat Allah. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kamu akan diuji oleh Allah. Semua kamu. Semua orang. Raja diuji, gubernur diuji, pemerintah diuji, pengikut diuji, rakyat diuji, hamba diuji, siapa saja akan diuji oleh Allah Taala. Dengan apa? Minal khauf, dengan ketakutan. Wal ju' dan kelaparan. Ada ketikanya lapar, ada ketikanya takut. Di negara-negara yang miskin lapar banyak. Minal amwal, ada kekurangan harta benda. Nak beli ni tak ada daya upaya. Tak ada duit. Kerana ekonomi merosot. Tambah datangnya PKP ni. Berapa ramai orang yang merosot perniagaannya. Restoran-restoran banyak dah tutup. Kenapa? Itu diuji oleh Allah Taala kan? Kekurangan harta benda. Dan kekurangan buah-buahan. Buah-buahan pun makin lama makin kurang, bukan macam dulu. Dulu semua berbuah. Kenari ada yang berbuah, ada yang tak nak berbuah. Kalau begitu apa? Allah bagi berita gembira. Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka dengan orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar tu, berilah berita gembira kepada mereka. Siapa yang sabar tu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Jadi disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mesti mati dia sebut inna lillahi. Mati tu memang kita sunat sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa saja kemalangan, apa saja musibah, apa saja kecederaan yang kita berlaku pada kita, kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersepak akor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala terkantuk ke tiang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Bukan nunggu orang mati aja. Ini dah. Si anu tu masuk hospital kata, kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengkainya kata, dia belum mati lagi tahu kena. Padahal jawapan tu betul tak? Inna lillahi tu betul. Apa saja. Saya tengah ngajar ni, pop ada nombor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia ya. Itu berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Kalau apa itu? Allah akan selawat kepada ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan Allah akan berselawat kepada untuk kita. Pahala untuk kita Allah selawat kepada Nabi. Bila Allah selawat untuk kita, Allah selawat kepada Nabi tapi untuk kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Siapa tanda angkat tangan? Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Allah nak padam dosa kita. Tak ada berdosa lagi lepas itu. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu banyak berzikir ya. Kerana hidup ni memang diuji oleh Allah Taala. Serangan zaman pancaroba hidup dan liku-likunya, itulah yang paling diperlukan oleh manusia. Nak banyak berzikir supaya kita dapat mengatasi segala ujian-ujian yang Allah datangkan. Itulah yang paling diperlukan oleh manusia masa kini. Now, sekarang ni. Dalam hubungan ini Allah berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Surah apa? Surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenteram. Tatma'innu, tenteram jiwanya ya. Tak ada keluh kesah. Tak ada nak metor je kerjanya. Tak ada nak meraung je kerjanya, tak ada nak meratap kerjanya. Datang apa musibah pun diserah kepada Allah. Dia tahu Allah akan selesaikan masalah dia. Jadi tenang jiwanya. Dia memiliki sifat sabar, memiliki sifat redha, memiliki sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Tak ada keluh kesah, tak ada gelisah. Itu orang tenang. Nak tenang jiwa? Banyak berzikir. Itu Allah gani. Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan banyak menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Jadi kalau nak tenang jiwa apa buat? Banyak berzikir. Sebut nama Allah. Ya, bukan susah benar. Allah, Allah, Allah. Susah kan? Ada pensan nyebutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang bisu lepas tu. Banyak sebut. Lagi banyak lagi bagai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanda kesyukuran kita kepada Allah Taala. Bila kita syukur, Allah akan tambah nikmat tu untuk kita. Subhanallah, subhanallah. Kita menyatakan Allah itu maha suci. Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada kepincangan. Apa pun tak ada. Suci. Tak ada apa kecacatan. Itu Allah maha suci. Dia banyak sebut nama Allah. Kerana ini janji Allah Taala. Kalau kamu banyak sebut nama Allah, jiwa kamu akan menjadi tenang. Tak ada susah jiwa tenang aja. Sabar aja dia. Qanaah aja, cukup, berasa pada, berasa cukup dengan apa yang ada. Tak ada nak lagi. Padahal orang yang rasuah tu bukan orang miskin pun kebanyakannya. Orang yang menerima rasuah tu gajinya RM10 sebulan kan? Selalunya orang menerima rasuah tu orang kaya ke orang miskin? Selalunya orang kaya. Dia dah banyak kata nak lagi. Kenapa? Allah tak bagi dia sifat qanaah. Allah tak bagi dia sifat cukup dengan apa yang ada. Dia rasa tak cukup aja. Dah berjuta-juta duit pun tak cukup lagi. Nak lagi. Itu yang boleh melibatkan rasuah tu. Padahal makannya ada berapa pinggan sekali makan? Ada dia makan. Dia orang kaya. Dia jutawan. Aku mesti makan 100 pinggan sekali makan. Boleh? Ada? Sepinggan dah kenyang dah. Sepinggan je. Kadang-kadang dah tak lalu. Sepinggan pun tak lalu. Duit banyak kusut-kusut. Itu sebab kalau kita ikut hawa nafsu akan tertipu. Akan tertipu. Allah dah khabar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Siapa kejar dunia, tinggalkan akhirat, tak nak berzikir, tak nak semayang, tak nak apa, tak ingatkan Allah,
Dia kejar dunia aja, dia pasti akan tertipu. Tahu? Pasti akan tertipu. Kejar dunia sampai tak sembahyang, kejar dunia sampai tak pernah baca Quran, kejar dunia tak pernah selawat, kejar dunia tak sempat nak mengaji, kejar dunia sampai terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penipuan dan sebagainya. Akhirnya dapatlah dia dunia, kaya raya dah dia. Jutawan dah dia. Masa itu umurnya dah 80. Tahu siapa orang umur 80? Ya Allah, tu orang tengok kan? Orang umur 80. Siapa? Depan tuan-tuan ni lah. Kaya-kaya sampai umur 80. Pergi kedai kopi. Okey, buat kopi tu secawan ya. Jangan bubuh gula ya. Apa rasa kopi tak gula? Pahit mau. Ngapa Pak Haji ni? Allah, saya mana boleh makan gula? Saya dah apa? Ada kencing manis. Pak Haji nak makan apa? Makan roti canai. Saya mana boleh makan roti canai? Banyak minyak. Roti canai tu banyak minyak. Minyak tu banyak kolesterol. Saya ada sakit jantung. Sedap Pak Haji, kata tokek tu. Ini baru masak ni, baru keluar dari kuali ni. Daging lembu ada, daging kobra ada, daging kambing ada, daging rusa pun ada. Apa jawab orang kaya tu? Saya mana boleh makan daging kambing, mana boleh makan daging rusa, mana boleh makan daging kobra, mana boleh makan daging lembu. Saya ada penyakit kencing manis. Oh jangan. Tak apa, ini ada. Sotong ada, kerang ada, ketam ada, lala ada. Apa jawab Pak Haji? Saya tak boleh makan ni, saya ada gaut aja. Apa yang nak makan Pak Haji? Buatlah roti menggali tu, saya colik dengan kopi pahit. Duit berkesa-kesa dalam poket berjuta-juta. Tapi ambil roti, colik dengan kopi pahit. Mana rasa sedap kan? Sedap kan? Tertipu tak? Tertipu ke tak? Tertipu lah namanya. Itu sebab Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nikmat banyak dimilikinya, tapi dia tak dapat gunakan nikmat itu untuk diri dia sendiri. Tak boleh gunakan. Makan pun terhad, berjalan pun terhad, semua terhad. Kerana dia tertipu oleh dunia. Dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, memang dia makin lama makin cantik, ya ke tak? Makin lama makin menawan, ya ke tak? Makin lama makin canggih, makin lama makin hebat. Itu dunia. Orang manusia makin lama makin kecut, ya ke tak? Makin lama makin kereput, ya ke tak? Makin lama makin berkedut, ya ke tak? Makin lama makin lemah, ya ke tak? Jadi mana ada pertemuan antara dunia dan manusia? Dunia makin lama makin maju, makin lama makin hebat, makin lama makin cantik. Manusia makin mundur ke belakang. Makin lama makin teruk, makin lama makin berkereput dan sebagainya. Sebab itu siapa kejar dunia meninggalkan akhirat, dia pasti akan tertipu. Nampak? Dunia memang hebat. Tapi tak boleh buat apa-apa. Nak kahwin pun tak boleh. Duit banyak ni. Berjuta-juta dalam poket. Nak kahwin pun tak boleh. Ngapa? Ngapa tak boleh? Nak kahwin apa ada ketek jalan kahwin nak keluar. Itu manusia tertipu dengan dunia. Sebab itu jangan kejar dunia ya. Kejar akhirat. Bila kejar akhirat, Allah akan bagi dia kesenangan dalam kehidupan di kubur. Di dunia pun senang, Allah bagi jiwanya tenang. Betul? Matinya pun senang. Dalam kubur dia senang. Bangkit dalam kubur senang. Di mahsyar dia senang. Lebih-lebih lagi dia dapat masuk ke dalam syurga, lagi senang. Ya. Baik, kemudian apa kata Allah? Waman apa tu? Waman ya'shu an dzikrir rahman. Betul? Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya betul. Salah kena khabar tau. Saya tak hafal ayat ni. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, artinya barang siapa yang berpaling. Ya'shu tu berpaling, tak nak berzikir. Ya.
Zikir kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman sebab Allah lah ya. Salah satu nama Allah tu ialah Ar-Rahman. Allah Maha apa nama? Pemurah. Itu Ar-Rahman. Di dunia ni Allah Ar-Rahman dah. Nampak pemurahnya Allah di dunia ni. Dibaginya cahaya, semua orang dapat. Kafir pun dapat, beriman pun dapat. Ya? Orang taat pun dapat, orang derhaka pun dapat. Tengok cahaya semua dapat. Dibaginya kita udara, boleh bernafas. Ya. Semua dapat. Orang derhaka pun dapat, orang yang taat pun dapat. Orang kafir pun dapat, orang beriman pun dapat. Wali-wali pun dapat, musuh-musuh Allah pun dapat juga. Semua dapat cahaya, semua dapat udara. Mata semua boleh melihat. Telinga semua boleh mendengar. Tak kira itu. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi rahim Allah Ta'ala, Allah simpan di akhirat. Rahim tu apa? Nikmat-nikmat syurga. Itu untuk orang beriman saja. Siapa orang beriman, dia akan dapat rahim Allah Ta'ala. Dia akan dapat syurga. Di syurga tu macam-macam ada. Ada mahligai, ada pakaian, ada makanan. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, selera orang ahli syurga, kalau dia dapat masuk syurga, seleranya 70 kali ganda lebih kuat daripada selera dia dalam dunia ni. Faham tak? 70 kali ganda lebih kuat daripada selera dia dalam dunia ni. Itu kalau dapat masuk syurga. Dalam dunia ni katakanlah dia boleh makan 3 pinggan. 3 pinggan nasi. Itu banyak tu. Siapa boleh makan 3 pinggan kat tangan? Kalau boleh pun. Ya, 3 pinggan nasi boleh makan. Kalau kita makan apa itu entahlah, lepas itu muntah agaknya. Tak muntah. Tak tahu muntah. Kekejangan. Bila tak menafas tu boleh. Dalam dunia kan. Tapi di syurga besok 70 kali ganda. Kalau dalam dunia ni dia boleh makan 3 pinggan nasi, di syurga besok berapa pinggan? 210 pinggan. Ndak ke tak nak. Itu syurga tau. 210 pinggan. Hebatnya makan banyak mana pun di syurga besok, tak ada termengah-mengah. Tak ada. Tak ada. Ya. Selesa je perut tu. Udah 210 pinggan tapi selesa lagi tau. Sihat walafiat lagi. Dan lepas makan di syurga besok, tak ada pula pergi ke sana. Tahu sana? Bawah tu. Saya datang-datang dah pergi situ. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Ya, makan. Kumuhnya tu atau lebih-lebih ya, saki-baki makan tu, dia jadi peluh. Makan berpeluh. Peluh tu pula lebih wangi daripada kasturi, tahu? Tahu kasturi? Air wangi syurga namanya kasturi. Miskun. Itu air wangi syurga. Lebih wangi daripada kasturi. Ataupun dia jadi angin. Dia jadi angin tak? Angin juga lebih wangi daripada kasturi, tahu? Cuma makan, keluar angin. Berebut orang ciumnya. Wangi benar. Dalam dunia ni cetera tu imam. Cetera. Macam mana? Cetera. Macam mana? Orang belakang macam mana? Nampak orang belakang tu. Bangun kulit dia. Tapi di syurga besok, berebut orang ciumnya. Itu tengah ramai-ramai tu. Cek keluar angin seorang. Macam mana anunya? Bangor, tahu ke bangor? Ya Allah, dia minta kerja kat Perak kan? Bangor tu dia terlalu busuk. Bukan bangau ya, bangau tu burung. Yang ni terlalu busuk, bangor namanya. BANGO, bangor. Terlalu busuk. Itu di dunia ni, esok wangi, lebih wangi daripada kasturi. Kasturi itu bukan kacang hijau tu dia rebus, itu lebut-lebut dengan tepung digoreng, itu kuih kasturi. Ini kasturi ni nama air wangi di syurga. Dibuat dari lemak kejang ya. Itu dia hebat. Jadi apa kata Allah dalam ayat ini tadi, Az-Zuhruf, dan barang siapa berpaling daripada mengingati Allah yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan. Tak ingatkan Allah, Allah datangkan syaitan. Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Syaitan kerjanya menyesatkan kita. Dia bukan suka kita buat kebajikan, dia bukan suka kita beribadat, dia bukan suka kita buat beribadah kepada Allah. Syaitan suka ke tuan-tuan ngaji pagi ni? Suka kan?
Tak suka kalau boleh dia nak kacau supaya jangan gagal majlis mengaji, tahu. Dia bawanya berbagai-bagai jenis senjata, tahu. Mula-mula dia bawanya celak. Celak bubuh tangan mana? Bubuh tangan mata kena celak tu. Ada kena celak setan tu, mulalah dia ngangguk je depan ustaz tu. Itu dah kena celak dah. Ada tak? Sekejap ni. Ada kena tak? Belakang tu tengok. Ada tak kena? Kalau ada, mana dah kena celak setan lah tu. Tak berjaya, ya. Kejap ni tak berjaya lah. Semua telik nampak matanya. Dia frust ke? Dia give up ke? Dia putus asa ke? Tak ada. Dia bawa senjata kedua. Dia bawanya gincu. Tadi dia bawa celak. Tak berjaya, dia bawanya gincu. Gincu bubuh tangan mana? Bibir. Tak betul. Bibio. Kena gincu setan macam. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini mujur tabi waktu terbuka. Kalau bertutup, siap. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini gelang ni beli luang kalian kata dia. Mujur lah. Kemudian nampak ustaz dari sini tak berani lah dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak berjaya juga. Kejap ni tak berjaya. Dua-dua tak berjaya. Celak tak berkesan. Apa namanya? Gincu pun tak berkesan. Tak berkesan, ya. Jadi dia bawa senjata yang ketiga. Apa senjata dia bawanya? Tongkat. Dia bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya siku tu, dia ketuk-ketuknya bau tu, tau. Ini mujur ada kursi tu. Kalau bersilir lah kita. Mula-mula bersilir, betul selemput, betul silir balik, betul selemput balik. Dia lenguh. Ketuk dia syaitan. Dia pun bangkit. Dah lenguh tak tahan, dia bangkit. Angkat tangan dua ustaz. Ustaz pengangguk, dia pun keluar. Turun bawah tu. Ambil motor tu sorong sampai luar pagar. Bila sampai luar pagar, baru startnya. Ya. Luar pagar baru start. Dia pun balik. Berjaya lah syaitan. Kejap ni tak tahu berjaya ke tak. Ini dah 40 minit ni tak berjaya lagi syaitan tu. Alhamdulillah dapat kita mengalahkan syaitan, ya. Saya dah ngajar ni 42 minit lebih dah. Jadi itulah, ya, caranya, ya. Jadi syaitan datang kalau kita lupa daripada mengingati Allah, ya. Allah datangkan syaitan. Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Kerja syaitan ni memang nak menyesatkan je. Mana boleh syaitan menyuruh kita mengingati Allah. Tengah semayang, ada tak syaitan tengah semayang? Ada. Itu yang tengah semayang nampak Ronaldo, nampak David Beckham, nampak Lee Chong Wei, nampak Lee Zijia, tengah semayang tu. Nampak Saloma, nampak Piramdi, nampak Mustarjo. Kedak cakap saya ni. Ngapa pandai UMNO Singapura ni? Ngapa pandai UMNO Singapura kan? Saya apa itulah. Tengah semayang nampak Samsudin, nampak Aziz Sattar. Tengah semayang tu. Nampak tak? Siapa? Sami Belu. Tak ada, saya tak pernah terbayang Sami Belu tengah semayang. Tapi lain ada. Marilyn Monroe nampak tak? Tak kena? Sophia Loren tak nampak? Doris Day tak nampak? Nampak belakang, ya. Itulah lain. Tengah semayang tu setan datang, ya. Itulah di antara cara-cara setan menipu daya kita, ya. Tengok. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingati Allah yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya, ya. Syaitan yang ngajak, mau kita mencuri, mau kita nari, mau kita berjoget, mau kita macam-macam lah buat maksiat. Mau kita minum arak. Lepas tu bila dah minum arak dah mabuk. Bila mabuk nyanyi je kerjanya. Aci buka pintu, Nana balik pukul 1. Kenapa? Sudah terpengaruh dengan syaitan. Orang tua tak ada dia di syaitan ke? Tak ada dia kacau dari syaitan ke? Lagilah hebat, ya. Lagi hebat gangguan dari syaitan ni. Dr. Braille.
Dr. Braille ni orang kafir tapi ahli fikir ya. Telah menerima hakikat ini. Yang mana beliau telah mengatakan seorang yang berpegang teguh dengan agama tidak akan mengidap penyakit jiwa. Itu doktor tu, doktor falsafah, doktor jiwa, sakit jiwa. Namanya Dr. Braille. Dr. Braille tu dia dah buat kajian, orang yang ada agama, yang berpegang dengan agama, dia tidak akan tak akan sewel, tak akan gila. Dia tetap akan berfikir dengan waras. Dia pegang dengan agama. Cuma dia bukan Islam lah. Dia kata apa agama, kalau dia Kristian ikut ajaran Kristian betul-betul, dia tidak akan jadi sewel. Kalau dia Buddha ikut ajaran Buddha betul-betul, tak akan jadi sewel. Bagi kita, kalau tidak akan betul-betul ikut Islam in whatever action you do, mesti ikut cara Islam. Tidak akan kita mering. Tahu mering? Bukan mering polis. Mering tu yang sengit otak. Ikut cara Islam. Banyak baca Quran. Banyak zikir. Itu Allah kabur dah. Kita dah ada. Dah tahu awal-awal ke dah. Allah dah kabur kan? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah ya. Ingatlah bahawa dengan banyak berzikir, dengan menyebut nama Allah tu akan menjadikan jiwa-jiwa tu tenang. Jiwa tenang. Takkan gelisah. Takkan duka cita. Sentiasa tenang aja, sabar aja dia, redha aja dia ya. Seronok aja dia. Apa saja musibah datang diserahkan kepada Allah SWT. Itu kan Dr. Braille tapi dia bukan orang Islam, dia tak ada mengwar-warkan atau menaikkan nama Islam, tapi dia kata agama apa pun dia. Kemudian Caringgi, lagi seorang Caringgi namanya, seorang ahli ilmu jiwa juga. Dia mengatakan apa? Doktor ilmu jiwa mengetahui bahawa iman yang kuat dan pegangan yang teguh kepada agama sudah cukup untuk menghilangkan perasaan keluh kesah. Jangan ada keluh kesah, kuatkan pegangan agama. Lebih-lebih dengan Islam. Kita memiliki agama yang benar. Yang benarnya hanya Islam saja. Kerana Islam saja yang Allah redha. Walakumul Islamu dina. Aku redha dengan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Kerana Islam dah lengkap. Cukup lengkap dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan redha dah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Kalau tidak tenang jiwa, ikut cara Islam. Tak ada kelang kabut, tak ada keluh kesah, tak ada duka cita. Ini doktor sudah mengesahkannya kan. Jadi pegang teguh kepada agama sudah cukup untuk menghilangkan perasaan keluh kesah. Tak ada keluh kesah. Ketegangan saraf, tak ada nak metor je kerjanya. Dan dapat menyembuhkan penyakit. Penyakit pun boleh sembuh. Pegang pada Allah Taala. Tak ada kena penyakit ya, tak ada penyakit keluh kesah, tak ada penyakit duka cita dan sebagainya. Itu yang ke-14. Yang ke-15. Ngapai panjang mana tu? Habis tu ya, bulan depan ya. Yang ke-15. Alright. Apa yang ke-15? Saya mesti mencintai Allah. Tengok tuan-tuan, perempuan. Cinta Allah dah. Tengok bulan depan. Okey, sekian dulu pembacaan kita. Bukan ngajar pun, baca aja ya. Kalau baca tuan-tuan tahu baca, perempuan tahu baca, tak payah ustaz datang baca. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Muharram ni. Tak lama lagi kita akan menyambut satu hari, namanya hari apa? Ashura. Hari Ashura. Berbagai-bagai benda besar berlaku di kalangan rasul-rasul pada hari Ashura itu. Jadi banyaklah kita pada hari itu melakukan ibadah 10 bulan Muharram, Ashura ya. Hari itu banyak lakukan ibadah. Yang pertama puasa hari itu, yang lepas. Bulan Muharram ni memang sunat puasa pun. Hari-hari boleh sunat ya. Tapi lebih-lebih lagi 10 Muharram tu, puasa hari itu. Kemudian baca apa? Baca qul huwallahu ahad sampai habis. Berapa kali? Berapa kali? Ini awal.
Satu. Bukan satu. Tambah 3 kosong. Berapa? 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Ya. Boleh. Cari pakai tu counter ya. 1000 kali ya. Itu di antaranya lain. Kemudian baca apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali. Siapa baca doa itu 70 kali, dia tidak akan mati dalam tahun itu. Kalau dia mati tahun itu, dia tak baca lah tu. Atau dia lupa nak baca. Itu tanda nak mati lah tu ya. Bukan mati nyawa aja, mati hati. Orang yang mati hati apa? Dia mati sebelum mati. Lantak lah orang azan, dia nehen je, tak pedulinya. Walaupun dia duduk tepi surau, tepi masjid. Lantak lah orang azan, dia nehen, dia tak kerti. Itu dah mati hati. Jadi baca itu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali. Kemudian pakai celak. Ada celak rumah? Pakai cari. Pakai celak ya. Barang siapa bercelak pada hari Ashura, dia tidak akan kena sakit mati dalam sakit mata, bukan sakit mati, sakit mata dalam tahun itu ya. Itu di antara amalan-amalan yang patut kita buat di hari Ashura ya. Banyak lagi, ada 14. Yang seterusnya apa? Luaskan perbelanjaan rumah. Perbelanjaan rumah tu di upgrade lah sikit ya. Kalau selalu makan ikan belanak aja, belilah hari itu ikan apa? Ikan jenahak ke, ikan merah ke, ikan kerisi ke, ikan siakap ke ya. Tingkatkan sikit perbelanjaan rumah hari itu. Kemudian ziarah orang sakit, ada jumpa orang sakit ziarah. Kalau tak tahu ke mana pergi hospital, ziarah orang hospital. Itu di antara perkara yang sunat kita lakukan pada hari Ashura. Alright, udah lah tu. Panjang benar dah. 52 minit 31 saat dah. Baik, sebelum saya tutup, jangan kemudian. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Hawariyah. Batu 5 Tambun. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.